Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid sekalian, hari ini berjumpa lagi dengan cikgu Bahasa Melayu tahun 2 pada unit 16 Alamku Sayang. Tajuk kita pada hari ini, Indahnya Alam. Indahnya alam berkaitan pantun. Okey, murid sekalian, mari kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat memahami pantun, mencipta dan mempersembahkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Okey, murid sekalian, hari ini kita akan belajar membuat pantun. Okey, ciri-ciri pantun. Pantun 4 karat. Ini adalah contoh pantun 4 karat. Ciri-ciri pantun 4 karat lah. Yang pertamanya, pembayang maksud. Yang kedua, maksud. Yang ketiga, rima. Dan yang keempat, jeda. Baik sekalian, apa itu maksud semua ini? Okey, mari kita tengok satu persatu ya. Okey, mari kita tengok contoh yang diberi ataupun yang cikgu dah tulis ni. Ini adalah contoh 4 kerat. Cikgu letakkan ini sebagai pisahkan sikit sebab cikgu nak terangkan dengan lebih detail. Okey, mari kita baca dahulu. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong tunjukkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Ini adalah satu contoh pantun yang cikgu tulis. Okey, murid sekalian. Okey, kita tengok. Ini adalah yang pertama, ini adalah sebagai pembayang maksud. Ini adalah pembayang kepada maksud yang kita nak tengokkan maksud sebenar. Ini 1, 2, 3, 4. Inilah 4 rangkap. 1, 2, 3, 4. Inilah pantun 4 kerat, bukan 4 rangkap. Okey, 4 kerat. Ini dipanggil pantun 4 kerat. 1, 2, 3, 4. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Baris 1 dan baris 2 adalah pembayang maksud. Baris 3 dan baris 4 adalah maksud. Pembayang maksud ni adalah menceritakan tentang maksud. Contohnya, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong tunjukkan. Kita tak tahu apa maksud dia. Yang diterangkan maksud dah bawah ni. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Mari kita tengok seterusnya, iaitu ciri-ciri pantun yang ketiga, iaitu rima akhir. Rima akhir ini adalah perkataan yang seakan-akan ataupun perkataan yang sama di belakang, di hujung. Kita tengok, buah cempedak di luar pagar. Kita tengok baris yang ketiga, saya budak baru belajar. Ini adalah rima. Rima ini adalah persamaan di akhir ayat. Nampak? Pagar, belajar. Itu adalah pantun ni dia kena sama di belakang. Kita tengok baris yang kedua, ambil galah tolong tunjukkan. Kalau salah tolong tunjukkan. Ambil galah tolong colokkan. Kalau salah tolong tunjukkan. Tengok kan? Dia kena ada rima ataupun persamaan baris 1 dan baris 3, baris 2 dan baris 4. Harap-harap murid semua sekalian faham ya dengan rima akhir. Okey, jeda. Apa itu jeda? Jeda ini adalah hentian di tengah pantun. Jeda ini adalah hentian di tengah pantun. Di dalam pantun ini, jeda akan ditanda dengan tanda apa? Tanda palang. Palang.
Tapi sesudah kita nak membaca ataupun nak menulis, kita tidak perlulah letak palang ni. Jeda ni untuk kita bunyi bacaan di tengah-tengah. Hentian di tengah-tengah. Yang bunyi itulah. Maksudnya bunyi. Ada kena-mengena sebutan dan intonasi. Jeda ni ada kena-mengena sebutan dan intonasi. Contoh. Contoh. Buah cempedak. Nampak? Dia akan berhenti. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah. Nampak? Dia kena berhenti. Ambil galah. Tolong tunjukkan. Dia kena berhenti di tengah-tengah. Saya budak baru belajar. Kalau salah. Nampak? Dia berhenti di tengah. Kalau salah. Tolong tunjukkan. Ini adalah jeda. Jeda ini adalah maksudnya dia kena berhenti di tengah mengikut intonasi yang betul. Okey, harap-harap semua murid faham ya. Okey, baik murid sekalian, mari kita buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 26. Muka surat apa? Muka surat 26. Mencipta pantun secara separa terkawal dan mempersembahkannya. Kita tengok. Okey, seni bahasa. Tajuk kita hari ini adalah Indahnya Alam. Padankan pembayang maksud dan maksud pantun yang sesuai dengan pantun di bawah. Kita tengok yang pertama. Menghias kota pepohon palma, flora dan fauna pelengkap alam. Daun melati jatuh berterabur. Jadi tumpuan para pelancong. Pastikan bersih setiap detik. Okey murid sekalian. Murid-murid sekalian diminta untuk menjawab ataupun membuat latihan di ruang kosong yang tersebut. Mari kita buat bersama-sama. Okey. Untuk pantun ni senang je murid-murid. Harap-harap murid semua boleh faham ya. Kita dah belajar pasal rima tadi. Okey, kita tengok. Kita baca sikit. Mari berlatih tarian borongan. Dia baris yang pertama mesti sama dengan baris yang ketiga. Pantai memutih, indah pandangan. Di akhir rima ni panggil akhir rima. Borongan, pandangan. Dia mesti sama. Okey. Baris yang kedua, gemersik alunan irama keroncong. Okey. Kita cari perkataan keroncong ataupun kita cari perkataan ONG di belakang. Pastikan di dalam jawapan ni ada ONG di belakang. Okey, dah dapat ONG. Jadi inilah jawapan yang pertama di ruangan kosong ni. Contoh, kita baca. Mari berlatih tarian borongan, gemersik alunan irama keroncong. Pantai memutih, indah pandangan, jadi tumpuan para pelancong. Nampak murid sekalian? Boleh faham ya? Okey, seterusnya. Benih selasih, mari disemai. Nampak? Dia mesti baris yang pertama sama dengan baris yang ketiga. Pantai nan bersih, mengundang damai. Nampak? Okey, kita nak cari jawapan di ruangan kosong ni. Baris yang kedua. Okey, untuk nak tengok baris yang kedua, kita tengok kepada baris yang keempat ni. Tenangnya hati ketika berlibur. Okey, kita cari rima akhir. UR. Kita cari tak apa BUR. Kita cari rima akhir BUR. Menghias kata pepohon palma. Tak, ini bukan BUR. Okey, alam bukan BUR. Berterabur. Ini dia jawapan dia adik-adik sekalian. Daun melati jatuh berterabur. Jadi kita letak di sini. Daun melati jatuh berterabur. Tenangnya hati ketika berlibur. Kan murid sekalian? Kan senang untuk membuat pantun ni. Okey, seterusnya. Pohon nona di tepi kolam. Buah di dahan dipetik teruna. Okey, kita tengok. Baris yang kedua ni, dia sama dengan baris yang keempat. Teruna, sempurna. Nampak? Na di belakang. Na di belakang. Ini adalah rima akhir. Okey. Kita nak cari jawapan dia. Kita tengok kolam. Ada tak perkataan kolam ataupun LAM? Lam. Kita tengok. Yang pertama.
pohon palma. Bukan lam. Flora dan fauna pelengkap alam. Ini dia jawapan dia, murid sekalian. Jawapan dia kita letak di sini. Pohon nona di tepi kolam. Flora dan fauna pelengkap alam. Kan betul. Okey. Seterusnya, rangkap yang keempat. Dia bagi dua sahaja ataupun dua jawapan yang perlu kita lengkapkan. Okey, kita tengok baris yang kedua. Tempat berkasih si burung jelatik. Kita kena cari di belakang dia tik. Palma tak, alam tak, terabut tak, pelancong tak. Detik. Pastikan bersih setiap detik. Pastikan bersih setiap detik ni dia letak di ruangan yang bawah sekali. Kita nak cari yang atas pula. Alam kita tanggungjawab bersama. Kita cari bersama. MA ada tak? MA. Ma. Menghias kata pepohon palma. Ni dia murid sekalian. Menghias kata pepohon palma diletakkan di atas sekali. Okey, mari kita baca. Menghias kota pepohon palma. Tempat berkasih si burung jelatik. Alam kita tanggungjawab bersama. Pastikan bersih setiap detik. Kan senang murid sekalian. Okey, ini adalah jawapan yang cikgu dah letakkan di dalam ruangan tempat kosong. Okey murid sekalian, harap-harap murid-murid sekalian faham tentang pantun yang kita belajar pada hari ini. Senang je untuk nak pastikan pantun, kita perlulah melihat pada rima akhir di belakang. Contoh yang satu ni, baris satu mesti sama dengan baris yang ketiga. Ngan. Baris kedua sama dengan baris yang keempat. Cong. Macam tu. Okey murid sekalian. Aktiviti pada hari ini, sila buka buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 28. Muka surat apa? Muka surat 28. Aktiviti yang keempat, isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. Murid-murid semua diminta untuk menjawab pantun di dalam ruangan tempat kosong yang disediakan jawapan di atas ni. Senang je murid sekalian boleh cari perkataan rima akhir. Contoh cikgu bagi, jemur sepatu di perdu Pempelam, pasang pelita di perdu 5. Sungai itu anugerah apa? Kita cari lam. Tengok mana ada lam. Alam. Sungai itu anugerah alam. Marilah kita jaga. Kita cari delima ataupun ma. Kita cari delima ataupun ma. Bersama-sama. Jemur sepatu di perdu Mempelam, pasang jelita di perdu delima. Sungai itu anugerah alam. Marilah kita jaga bersama-sama. Itu adalah sedikit clue yang cikgu bagi untuk menulis jawapan berkaitan dengan pantun yang kita pelajari pada hari ini. Okey, baik murid sekalian, harap semua murid sekalian faham berkaitan pantun pada hari ini. Apa-apa pertanyaan boleh tanya kepada cikgu melalui WhatsApp atau Telegram ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.